Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi dengan Cikgu Azlina untuk Sains Tingkatan 4 KSSM. Okey, hari ini Cikgu ingin mengajar standard kandungan sektor pengangkutan dan teknologi hijau dalam kehidupan. Okey, fokus dalam sektor pengangkutan. Okey, kita ada dua standard pembelajaran, iaitu yang pertama menerangkan isu sosial saintifik dalam sektor pengangkutan. Okey, standard pembelajaran yang kedua mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosial saintifik sektor pengangkutan. Okey, baiklah, kita perhatikan isu sosio saintifik dalam sektor pengangkutan. Okey, yang pertama isu berkaitan dengan asap kenderaan. Okey, di mana asap kenderaan mengandungi karbon dioksida dan karbon monoksida. Okey, di mana kedua-dua asap ini menyebabkan masalah kesan rumah hijau. Okey, iaitu isu yang dibincangkan dalam tajuk teknologi hijau ini adalah berkaitan dengan pembebasan gas karbon dioksida yang menyebabkan kesan rumah hijau. Okey, salah satu dalam sektor pengangkutan, karbon dioksida ini juga menyebabkan kesan rumah hijau yang datang dari mana? Dari asap kenderaan. Okey, kesan rumah hijau yang berlaku ini menyebabkan berlakunya masalah perubahan iklim yang mendadak. Okey, cikgu sebutkan tadi kan, gas berbahaya menyebabkan masalah hujan asid. Okey, di mana hujan asid ini menyebabkan kemusnahan tumbuhan. Selain pada memusnahkan tumbuhan, hujan asid juga boleh menyebabkan binaan konkrit, besi, tayar mengalami mengakir. Okey, dia mengakir. Okey, selain pada tu, hujan asid juga menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Okey, kita tengok kat sini gambar rajah yang menunjukkan kejadian hujan asid. Okey, bermula daripada sini kawasan kilang. Okey, kilang-kilang membebaskan gas ini sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan karbon dioksida. Okey, dua gas ni, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida, adalah gas yang berasid. Okey, bila dia terbebas ke udara. Okey, tengok gambar di sini. Ni disebutkan di sini water droplet to form acids. Maksudnya apabila air hujan itu turun ke bumi, gas-gas nitrogen dioksida dengan sulfur dioksida ini meresap ke dalam air hujan. Okey, bila dia meresap menyebabkan hujan yang terbentuk itu juga bersifat seperti gas satu yang itulah, iaitu berasid. Jadilah hujan asid. So bila hujan asid ini turun ke bumi, kita nampak yang dia kena di tanah. Apa jadi pada tanah? Dia memusnahkan tumbuhan kerana struktur tanah menjadi tidak subur kerana tanah berasid. Bagi bangunan, dia mengakis bangunan, merosakkan konkrit, sebut tadi kan, konkrit, tayar kereta dan besi. Kau nampak gas berbahaya ini memudaratkan. Seterusnya kita tengok pula penggunaan sumber tenaga tidak boleh baharu. Sumber tenaga yang lama kelamaan akan habis. 95% kenderaan bermotor menggunakan petrol dan diesel. Banyak kan? 95%. Lebih kurang 60% petroleum digunakan dalam sektor pengangkutan. Dan sumber ini lama kelamaan akan habis. Jadi apa jadi dengan generasi akan datang? Bagaimana cucu cicit kita nanti nak guna petroleum, nak guna petrol tu kan, diesel, tapi dah habis. So kita nak buat apa kan sekarang? So kita kena bertindak, supaya anak cucu cicit kita ni tak kehabisan sumber tenaga
tidak boleh berharum. Okey, sebab itulah kita kena jalankan pembangunan mapan. Okey, tahu tak apa itu pembangunan mapan? Atau kita sebut sustainable development. Pembangunan mapan ini adalah pembangunan yang dapat memenuhi keperluan pada masa sekarang. Sekarang kan kita perlu apa? Petroleum, gas asli, arang batu. Okey, kita bangunkan, tapi bangunan tu dia boleh penuhi keperluan kita pada masa sekarang, tapi tanpa menjejaskan keupayaan memenuhi keperluan pada masa depan. Okey, maksudnya cucu cicit kita pada masa depan juga tak terjejas. Maksud tenaga ni tak habis. Jadi kita kena jalankan pembangunan mapan. Okey, baiklah, kita teruskan. Okey, tengok ni aplikasi aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosial saintifik dalam sektor pengangkutan. Okey, jadi maksudnya sebab itulah kita kena aplikasikan teknologi hijau. Okey, dalam pengangkutan, okey, disebut pengangkutan hijau. Okey, tengok apa itu pengangkutan hijau. Okey, pengangkutan mesra alam bebas gas rumah hijau pada kadar minimum atau tidak membebaskan gas rumah hijau. Okey, maksudnya pengangkutan ini mesra alam. Kan mesra alam ni kurang mencemarkan atau tidak mencemarkan. Okey, maksudnya dia membebaskan gas rumah hijau pada kadar yang sedikit. Ada juga gas rumah hijau atau gas karbon dioksida tu, tapi dengan kadar yang sedikit atau tidak membebaskan, maksudnya tidak ada langsung membebaskan karbon dioksida. Okey, dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, berjalan kaki. Okey, lagi berbasikal dan menaiki kenderaan hijau. Okey, dalam gambar piramid ini menunjukkan kepada penggunaan kenderaan pengangkutan hijau. Okey, di mana yang di bawah sekali ini adalah pada maksudnya nilai atau kadaran mesra alam yang paling bagus lah, paling kurang mencemarkan gas rumah hijau, iaitu berjalan kaki. Okey, kedua yang kurang mencemarkan, berbasikal. Okey, dua-dua ni tidak menggunakan sebarang enjin, tidak menggunakan sebarang bahan api fosil, jadi tidak membebaskan gas yang menyebabkan suhu bumi meningkat. Okey, boleh juga menggunakan pengangkutan awam. Sekurang-kurangnya kita mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya. Okey, sebab kita menggunakan kenderaan awam. Okey, menggunakan kenderaan perkhidmatan, okey, ataupun menggunakan taksi. Okey, ni makin lama dah makin kurang mesra alam tu. Menggunakan kenderaan penumpang berkumpulan ataupun menggunakan kenderaan individu. Okey, maksudnya macam kita sekarang lah, kita menggunakan kereta kita sendiri, di mana ini sangat sedikit menyumbang kepada masalah kepada pengurangan gas rumah hijau. Jadi kurang mesra alam. Jadi nak mesra alam, sekurang-kurangnya kita menggunakan pengangkutan awam ataupun kita boleh berkongsi kenderaan. Okey, kita mengurangkan penggunaan kenderaan di jalan raya. Okey, kalau mesra alam lagi, menggunakan basikal. Okey, kemudian ada penggunaan bas elektrik. Okey, bas elektrik ni ada di Melaka, telah mempromosikan penggunaan bas elektrik. Okey, benda ni ada disebut dalam kamu punya buku teks. Kamu boleh scan QR code dia untuk kamu baca berkenaan dengan bas elektrik di Melaka. Okey, seterusnya penggunaan kenderaan gas asli tersebut NGV. Okey, kenderaan gas asli ini menggunakan gas asli cecair, iaitu singkatan dia LNG atau gas asli mampat CNG. Okey, kenderaan petrol boleh ubah suai menggunakan LNG dan CNG. Maksudnya kenderaan kita yang biasa ni lah, kita boleh ubah suai untuk menggunakan kenderaan gas asli ini. Contoh macam dalam gambar yang ni. Okey, dia menggunakan gas asli NGV. Okey, seterusnya penggunaan bahan api bayu sebagai pengganti petroleum. Okey, kita tengok di sini. Okey,
Bahan api bayu ni merujuk kepada metil ester asid lemak. Metil ester asid lemak daripada minyak sayuran serta lemak haiwan. Sumber tenaga boleh berharu dan mesra alam. Okey, bahan kalau disebut bio ni daripada organisma hidup lah. Minyak, kita ingat minyak. Okey, daripada minyak sayuran. Okey, sayuran dan lemak daripada haiwan. Okey, maksudnya daripada tanaman dengan daripada haiwan. Minyak daripada sayur, lemak daripada haiwan. Okay, sumber tenaga ni adalah sumber tenaga boleh berharu. So boleh berharu ni tidak akan habis dan dia mesra alam. Okey, contohnya promosi di sini penggunaan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit. Okey, dia boleh digunakan untuk menggantikan bahan api yang boleh habis kan. Okey, sebenarnya kita tengok. Okey, habis dah pasal sektor pengangkutan. Okey, sekarang kita nak tengok tentang teknologi hijau dalam kehidupan. Okey, satu je objektif kita mewajarkan peranan individu, setiap individu, kita lah semua orang kan, dalam menangani fenomena pemanasan global dan perubahan iklim dalam mengurangkan jejak kaki karbon. So sekarang ni maksudnya permasalahan kita sekarang berlaku pemanasan global dengan perubahan iklim. Dua benda tu lah, pemanasan global, perubahan iklim. Jadi setiap individu perlu memainkan peranan untuk menangani dua masalah itu. Okey, itu yang kita nak tengok. Okey, peranan. Okey, urang balik je ni. Okey, peranan. Okey, isu hangat yang terjadi adalah pemanasan global dan perubahan iklim yang mendadak. Okey, dua benda tu kan. Okey. Kemudian aktiviti harian yang kita jalankan telah menyebabkan jejak kaki karbon meningkat. Okey, kamu tengok. Ini adalah jejak kaki karbon. Okey. Aktiviti-aktiviti yang menyebabkan jejak kaki karbon yang berlaku di sini, dia sebut okey, ni dalam bahasa Inggeris kan. So kalau kamu tengok dalam kamu punya buku teks, dia ada dalam bahasa Melayu. Okey, kamu boleh translate juga ni. So ini maksudnya dari segi sisa yang dihasilkan. Okey, aktiviti kita semula penggunaan gas. Okey, seterusnya personal di sini maksudnya merujuk kepada gas. Okey, ni bahan api, air, pengeluaran asap, elektrik, pengangkutan dan offset ni imbangan karbon. Okey, apa benda tu benda-benda ni semua kan? Ni apa benda kan? So tengok apa maksud jejak kaki karbon ni. Okey, jejak kaki karbon ni ialah jumlah gas rumah hijau, iaitu apa? Gas apa? Gas karbon dioksida. Okay, ingat gas karbon dioksida. Okey, yang dibebaskan daripada aktiviti manusia. Tu yang kata gambar tapak kaki tu. Maksudnya manusia membebaskan gas karbon dioksida daripada aktiviti-aktiviti yang ditunjuk kat bahagian tapak kaki tu. Contohnya apa? Seperti asap kenderaan, pembakaran terbuka dan pembakaran bahan api fosil. Okey, jadi maksudnya kat sini jejak kaki karbon ni nak merujuk kepada banyak mana gas rumah hijau ataupun maksudnya iaitu gas karbon dioksida yang kita bebaskan daripada aktiviti yang kita jalankan. Jadi tujuan kita kat sekarang ni, kita nak mengurangkan jejak kaki karbon. Okey, jadi kena buat macam mana? Dengan cara aplikasi teknologi hijau dalam kehidupan kita. So boleh mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida ke persekitaran. Okey, aplikasi teknologi hijau macam kita dah belajar sebelum-sebelum ni lah. Jadi dari segi sektor pengangkutan, dari segi sektor pertanian, sektor perhutanan, sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, antara salah satunya kan, yang tu lah maksudnya kita kena aplikasi lah supaya kita mengurangkan jejak kaki karbon.
Okey, dah habis selesai pasal dua standard kandungan tu lah, sektor pengangkutan. Kita dah tahu apa-apa isu-isu yang berlaku dan kita tengok pelajaran mengaplikasikan teknologi hijau dalam menangani isu berkaitan dengan pengangkutan. Okey, yang kedua ni kita kena aplikasilah, wajarlah kita mengaplikasikan teknologi hijau untuk mengurangkan jejak kaki karbon. Okey, so sekarang ni kamu boleh scan QR code ni untuk latihan pengukuhan satu bahagian ni. Okey, latihan pengukuhan ni untuk ni lah kita punya standard kandungan sektor pengangkutan dengan teknologi hijau dalam kehidupan. Okey, soalan cikgu buat ni dalam bentuk subjektif. Jadi kamu boleh scan ni, kamu akan dapat soalan. Cikgu simpan dalam drive. Jawab, dan bila tak dapat jawab, kamu rujuk balik nota video yang cikgu ajar ni. Okey, di sebelah kanan ni modul mudah sains Cikgu Azlina. Kamu boleh scan, kamu dapat nota daripada cikgu. Okey, boleh bantu kamu untuk catat nota dalam buku nota. Okey, apa-apa masalah yang tak faham, boleh tanya cikgu kamu sendiri atau boleh tanya cikgu dalam Telegram. Cikgu tulis sini alias cikgu_Azlina_SAIM. Okey, itu saja dari cikgu. Selesai untuk bab 4. Okey, itu saja kan. Terima kasih. Bye.